Okey, selamat pagi. Kita teruskan pembelajaran kita hari ini dengan contoh terakhir dalam bab fungsi bahagian 7, di mana hari ini kamu perlu tahu cara untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan kuadratik. Okey, ini adalah contoh terakhir dalam bab 1. Okey, kita lihat soalan. Joseph ingin membuat rangka sebuah kotak berbentuk kuboid. So, cikgu draft gambar kuboid di sini ya. Okey, so kalau kuboid, harga rod kayu adalah RM5 per meter. Dia nak buat kuboid. So, bila nak buat kuboid, dia mesti ada rangka. Maksudnya dia kena ada tapak. Okay, ini tapak, cikgu labelkan tapak kuboid. Dan ni cikgu lukiskan dalam bentuk 3D kan. Okay, so dia mesti ada 1, 2, 3, 4 untuk tinggi kuboid. Dan basic dia mesti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bahagian kayu. Ya, untuk membuat kuboid. Okey, soalan ada bagi tahu dekat sini. Okey, cikgu highlightkan di sini. Tinggi kuboid ialah 30 cm lebih daripada panjang tapak. Jadi, daripada perkataan ni, cikgu labelkan panjang tapak ni. Okey, cikgu labelkan panjang tapak ni dengan huruf X. Kita ambil satu pemalar. So, let's say cikgu ambil tapak X. So, ini tapak. Yang ini tinggi. Okey, so cikgu label, ambil satu bahagian sisi tapak, labelkan dengan X. Disebabkan perkataan ini, tapak kuboid berbentuk segi empat sama. So, sini X, sini X, sini pun X, sini pun X. Di bahagian atas, 1X, ini pun X, ini pun X, ini pun X. So, semua adalah huruf X. Saiz dia X, okey. And then, maklumat juga diberi jumlah luas permukaan kotak ialah 4,800. Maksudnya kita kena relate dengan, kamu kena cari daripada perkataan ini, kamu kena create satu persamaan di mana yang menghubungkan pernyataan ini jumlah luas permukaan kotak. So, kamu kena kira luas atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan, semua kena kira. Jumlahkan dengan 4,800. Itu idea untuk kamu selesaikan persamaan soalan ini, solve problem ini. Okey. So, bila kita tengok, mula-mula cikgu tengok tapak. Okey, tapak adalah luas tapak adalah X darab dengan X, betul tak? Panjang darab lebar. So, X dapat X kuasa 2 di sini. Tetapi kenapa cikgu darabkan dengan 2? Sebab luas tapak adalah di bahagian kiri dan kanan. Kita bayangkan ini tapak. So, tapak bawah, tapak atas. So, ada dua bahagian. That's why kita darab dengan 2. 2 darab X darab dengan X untuk kawasan inilah. Okey, so cikgu highlightkan ini kawasan dia untuk yang 2 darab X darab X ni. Okey. So, satu bahagian atas, satu lagi bahagian bawah. So, ini adalah tapak. Okey, cikgu harap kamu faham. Okey, kenapa tambahkan dengan 4 pula? 4, kenapa ada 4? Darab X tambah 30. Okey, ini X tambah 30. Okey, untuk bahagian atas ni, okey, bahagian tinggi kuboid adalah panjang darab lebar kan? So, cikgu ambil X darab dengan 30. Kita darabkan dengan dia punya lebar X. Dan ini adalah kamu akan dapat kawasan di bahagian ini. Segi 4 di bahagian atas. Okey, kalau katakan cikgu lorek guna warna hijau. So, ini kawasan dia. X tambah 30 darab dengan X, ini kawasan dia lah. Okey. Kenapa darab dengan 4? Okey, kalau kamu tengok dia ada 4 bahagian, satu atas, satu bawah, satu belakang, satu depan. That's why darab dengan 4. Okey, lepas tu kamu kena buat pengembangan ataupun expansion. Kamu akan dapat 2x kuasa 2, 4 darab x, darab L akan dapat 4x kuasa 2, 4s darab dengan 30 akan dapat 120s. Lepas tu simplify sampai dapat 6x kuasa 2 tambah 120x. Belum selesai lagi. Ini adalah jumlah luas permukaan bagi soalan. Selepas tu barulah kamu masukkan. Okey, kamu masukkan soalan ni, nampak tak 4,800 ni masuk dalam persamaan. 6x kuasa 2 tambah 120x ni samakan dengan 4,800. Okey, lepas tu bila nak dapatkan nilai X, kena selesaikan guna kaedah pemfaktoran. Sebelum guna kaedah pemfaktoran, jadikan
persamaan kepada bentuk umum, iaitu jadikan dia 90, so 4,800 bawa sebelah kiri, dan kita boleh buat simplification. Kena simplify dalam bentuk termudah sebab 6, 120, 4,800 boleh dibahagikan dengan nombor 6. So bahagi dengan 6, simplify semua dapatlah dalam bentuk terringkas, iaitu X kuasa 2 tambah 20X tolak 800 sama dengan kosong. Dah dapat dalam bentuk umum yang termudah ni, next step you need to factorize. Kamu buat pemfaktoran, cikgu dapat X tambah 40 kurungan X tolak 20 sama dengan kosong, dan jawapan akhir X sama dengan negatif 40 ataupun X sama dengan 20. Tetapi kamu tak boleh letak jawapan X negatif 40 atau X sama dengan 20 ni sebagai jawapan akhir. Tak boleh. Sebab ini soalan kebat, you need to declare that the negative value is not accepted. Kalau kamu tengok dekat sini, ini X. Logik tak? X ni panjangnya kamu cakap X nilai negatif. Okey, contohnya cikgu bagi contoh Aina. Aina, tinggi kamu berapa? Tinggi saya negatif 50. Tak boleh kan? Tak boleh nilai negatif sebab ini soalan berbentuk kebat. Jadi bila X tak boleh nilai negatif, you need to write down in the statement, kamu kena nyatakan dalam jawapan kamu bahawa nilai negatif 40 ni tidak diterima, ataupun kamu boleh tukar ayat negatif 40 diabaikan pun boleh. Jadi that's why jawapan akhir markah X sama dengan 20 cm. Tak dapat markah penuh lagi, kamu kena calculate. Sebab soalan tanya bajet Joseph untuk membina rangka ialah RM15. Cukup atau tidak? Okey, bila dah dapat nilai 20, kamu kena buat penggantian dekat sini. Okey, bila X sama dengan 20, kalau kamu kira 20 tambah 30, jumlah di sini adalah 50. So, lebar dekat sini sebenarnya adalah 50. Betul tak? 20 tambah 30, 50. So, lebar tinggi dekat sini. Lebar ni kat tinggi sini, tinggi rangka ni adalah 50. Okey, X tadi kita dah dapat nilai berapa? 20. Okey, jadi soalan tanya dekat sini rangka. Dia nak buat rangka, dia bukan suruh kira luas. Tentukan sama ada Joseph mempunyai bajet yang cukup atau tidak. Sebab dia kata, dekat sini kalau kamu tengok harga rod kayu, so kita nak kira rod kayu ni berapa. Rod kayu ialah RM5 per meter. So you need to calculate how many meters we need to use. Okay, so sini 20 kan. Okay, ni X sama dengan 20, 20, 20, 20. Jadi ada berapa 20 dekat sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 darab 20. So that's why cikgu tulis kat sini 8 darab 20. Okey, tambah. Lebar dekat sini 50 kan? So 50 ada berapa? Ada berapa batang rod kita nak guna? 51, 2, 3, 4. So ada 4 darab 50. So tambah 4 darab 50. So bila kamu calculate, kamu akan dapat 360 cm. Lepas tu tukar kepada meter, kamu akan dapat 3.6 meter. Kenapa kena tukar dalam meter? Sebab soalan dia beritahu RM5 per meter. Kamu kena calculate dengan nilai RM5. So, RM5 darab 3.6 meter, jumlah baja yang diperlukan adalah RM18. Jadi, RM18 compare dengan RM15 bermaksud Joseph tidak mempunyai bajet yang cukup. So, kesimpulan ni satu markah juga. So, you need to write down the conclusion. So, jawapan akhir, Joseph tidak mempunyai bajet yang mencukupi untuk membina rangka kotak ini. Okey, so itu adalah contoh yang cikgu nak explain hari ini. Okey, balik rumah, di rumah tolong siapkan praktis kendiri 1/1H, soalan 1 dan soalan 2. Itu saja. Sekian, terima kasih.